daripada hati kita, maksud itulah Allah Ta'ala anugerahkan ketenangan. Sebab kita tak fikir dah masalah lain tadi. Hak lain-lain itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak payah nak fikir banyak-banyak. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Aku serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah orang yang amal baca wa ufawwidu amri ila Allah 10 kali. Bila kita rasa fikiran kita terganggu, bila kita rasa kita tak tenang sebab banyak urusan tak selesai, urusan hidup, maka serahkan kepada Allah sambil kita membaca wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusanku ini ila Allah, kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Jadi kalau urusan kita serah kepada Allah, maka apa lagi yang kita nak risaukan? Yang kita risau ni kalau kita urusan kita serahkan kepada orang. Mungkin orang tu boleh selesaikan masalah kita, mungkin tak selesai. Sebab kita serah ke orang, kita serah kepada makhluk urusan kita. Jadi kita diajar selepas kita ikhtiar serah pada siapa? Serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikut mana Tuhan, Tuhan macam mana Tuhan. Kita usaha saja. Bila kita usaha, kita serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka dia akan tenang. Dia tak perlu risau berjaya ke tak berjaya ke, jadi ke tak jadi plan dia serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak berjaya, maka itulah yang Allah nak takdirkan ke atas diri dia. Maka kita redha tuan-tuan. Dari redha inilah maka hati kita akan jadi tenang. Kalau tidak tak tenang tuan-tuan. Sebab kita berukur ketenangan tu duduk atas kejayaan. Ketenangan duduk atas kejayaan. Kita ukur gitu tuan-tuan. Bila kita ukur gitu, kalau tak berjaya tak senang hidup kita. Kita ukur ketenangan, kita letak pada harta. Ada orang ada harta tenang. Bila dia diuji dengan harta tak, dia nanak lagi. Sebab apa? Sebab dia ikut, dia letak macam tu. Kita tidak diajar kita. Kita usaha serah kepada Allah. Jadi apa yang berlaku selepas daripada ni kita tahu. Kita yakin itulah ketentuan Allah untuk kita. Maka kita redha. Jadi ke tak jadi, gagap jaya, plan kita tadi. Bila kita serah pada Allah, maka hati kita tenang. Kalau kita raja, tiba-tiba tak percaya apa yang kita raja, itu pun kita redha. Kita tahu inilah setakat ni saja yang Allah Ta'ala nak bagi kepada aku. Kita tahu itulah. Setakat ni Allah Ta'ala nak bagi kepada aku. Bila kita faham itu tuan-tuan, maka hati kita akan tenang. Jadi kunci dia tuan-tuan, apa dia? Kunci untuk kita masuk ke dalam lembah ketenangan. Dia katakan masuk lembah ketenangan tu apa? Zikrullah. Nak masuk dalam tu, akses dia dengan zikrullah. Boleh buka tu tuan-tuan, insya-Allah ketenangan akan masuk. Bila kita masuk dalam lapangan ketenangan, maka tak ada lagi kerisauan. Ibarat seumpama ahli syurga. Ahli syurga tak risau, dia tak risau. Tak ada. Kita katakan istilah risau, takut dalam syurga tu tak ada. Sebab apa? Sebab dia duduk di tempat yang tenang, setenang-tenang. Itu di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada lagi kita baca hadis ahli syurga sebelum fikir masalah. Tak ada. Itu dunia saja. Tempat fikir masalah itu hanya di dunia. Bila masuk syurga nanti tu tak ada orang fikir masalah. Tak ada masalah. Masalah dia tu orang mengaku tu. Mengaku tu tak habis masalah syurga ada tu. Tapi bila masuk syurga tak ada. Jadi zikrullah tu mula-mula sekali. Tu penting sekali kalau kita nak jadi manusia yang tenang, hati kita tenang. Baik, dari segi kelebihan Rasulullah SAW bersabda, riwayat daripada Abi Darda. An Abi Darda qala an-nabiy ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal warid wa khairul lakum
min al-talqaw aduwakum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum qalu bala qala zikrullah. Daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Abi Darda ni sahabat Nabi yang meninggal di Iskandaria. Kalau kita pergi ke Mesir, Iskandaria adalah maqam Abi Darda di tengah-tengah di antara dua landasan kereta api. Dua landasan kereta api tu kubur dia tu tengah tu. Pelik tu. Pelik. Sebab apa? Sebab dulu masa nak bina kerajaan nak bina buat pembangunan projek landasan kan, dia makan maqam tu kena bahagian maqam Abi Darda tu kena tu. Maka dia nak alih lah, nak alih kubur tadi. Kubur Abi Darda tu nak alih. Tiba-tiba tak boleh alih. Tak boleh nak robohkan kubur dia. Bila dia tolak bagi dia sodok sampai situ mati. Dia tolak tu mati dia tu. Tak boleh nak alih, nak gali kubur dia tu tak boleh. Maka setelah dicuba beberapa kali gagal, maka dibuat keputusan bila sampai dekat dengan kubur dia, landasan tu terpaksa berpecah bengkok. Ni makamnya di situ. Jadi landasan tu straight kan, sampai kat kubur dia buka. Kemudian lepas kubur dia tu katuk balik. Jadi kubur dia tengah landasan tu. Tu makam Abi Darda di Iskandaria. Tengok betul-betul tu. Tengok landasan kiri kanan. Tadi Allah Ta'ala tidak izinkan orang robohkan kubur Abi Darda. Jadi di Iskandaria itu tuan-tuan ada maqam Abi Darda, ada maqam Nabi Daniel, ada maqam Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dengan Nabi Daniel itu dia duduk satu tempat di kubur, di dalam masjid Pilau, dalam masjid Pilau Iskandaria. Termasuk masjid, kemudian turun bawah tak ada kubur dia. Kubur Luqmanul Hakim dengan Nabi Daniel. Kemudian kita pergi keluar pintu masjid tu, kita boleh jalan kaki. Ada pun naik kuda. Di Iskandaria dia ada kereta kuda. Kita boleh naik kereta kuda. Naik kereta kuda, jalan kaki. Pergi ke mana? Pergi ke makam Abi Darda. Tengok landasan kereta api. Jadi hadis ni riwayat daripada Abi Darda. Abi Darda qala Nabi, berkata Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Inginkah kalian aku tunjukkan, kata Nabi, aku tunjukkan, ajarkan amalan yang lebih baik dan lebih suci di sisi Allah, dan yang lebih tinggi kedudukannya. Dia juga lebih baik bagi kamu berbanding dengan menginfakkan emas dan juga perak. Juga lebih baik, kata Nabi, amalan ini daripada kamu bertempur dengan musuh, sama ada kamu memancung mereka ataupun mereka memancung kamu. Maknanya amalan ini lebih baik daripada kamu berjihad, sama ada kamu mati dibunuh syahid ataupun kamu membunuh musuh. Maka para sahabat menjawab, bahkan ya Rasulullah, kami ingin mengetahui apakah amalan tersebut. Maka Nabi menjawab, zikrullah. Zikrullah, zikir kepada Allah, sedang ingat kepada Allah, itu amalan yang paling afdal sekali. Hatta lebih afdal daripada menginfakkan emas dan perak, hatta menginfakkan nyawa sendiri tu adalah berjihad fi sabilillah. Tu zikrullah tu adalah. Kalau disebut infak fi sabilillah, tak, infak fi sabilillah itu yang paling afdal, kata tak. Maka orang yang boleh berinfak itu orang yang ada kekayaan. Bagaimana dengan orang yang tidak ada harta? Bagaimana dengan orang yang tidak ada harta? Maka ketinggalan dia tu. Sebab dia nak infak tak boleh, dia tak ada harta. Tapi kalau zikrullah, ini semua boleh dilaksanakan oleh sesiapa sahaja, sama ada orang kaya ataupun orang miskin, orang yang mempunyai kemampuan, orang yang tak ada kemampuan, boleh amalkan zikrullah.
zikrullah. Kalau Nabi sebut amalan yang paling afdal ialah infak fi sabilillah. Ada tak? Maka orang yang miskin tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan. Dia hanya tengok saja. Sebab kelebihan infak ni, tuan-tuan, kelebihan infak ni dia tertentu kepada orang yang memiliki saja. Orang yang tidak memiliki, dia tidak boleh naik infak. Ada sama seperti zakat. Zakat ni hanya wajib kepada orang yang mampu. Orang yang tak mampu tak wajib keluar zakat. Hatta zakat fitrah sekalipun. Zakat fitrah kalau kebetulan tahun tersebut kita tak ada apa-apa, kosong gelandangan, jadi nak bayar zakat fitrah macam mana? Tak boleh bayar zakat fitrah. Sebab apa? Sebab tak ada kemampuan. Hilang kewajipan itu tersebut. Kewajipan membayar zakat itu hilang. Sebab apa? Sebab dia hilang kelayaknya. Hatta zakat fitrah. Harta zakat harta lah tidak ada, tuan-tuan, sebab dia tak ada harta. Ya. Kalau kita katakan afdal, yang paling afdal amalan menginfak, maka orang yang tak ada harta kira macam mana? Nak kira macam mana? Ketinggalan lah dia. Allah Ta'ala tak letak harta. Allah tak apa? Zikrullah. Bila sebut kata zikrullah, mana siapa-siapa pun boleh buat. Cuma nak bersungguh-sungguh dengan tidak saja. Jadi kita ni bersungguh-sungguh kata ketika mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat main-main ataupun ingat sungguh-sungguh, ataupun kita mendisiplinkan waktu kita untuk ingat kepada Allah, ataupun kita hanya ikut-ikutan saja. Ada orang dia ikut-ikutan saja. Maksudnya apa? Kalau datang sembahyang berjemaah, kebetulan imam membaca wirid, maka dia sertai. Tapi kalau dia sembahyang sendiri, maka tidak ada lagi wirid, tidak ada lagi zikir. Itu panggil ikut-ikutan. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita tak kisah sama ada berjemaah ataupun tidak ada jemaah, kita seorang diri, kita tetap dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menyebut nama Allah pada saat bersendirian itu sebenarnya lebih mendatangkan khusyuk. Kalau ramai-ramai ni, tuan-tuan, ramai-ramai kan kita sebut zikir, tahlil, la ilaha illallah, ramai-ramai dah. Itu dia memang bersemangat. Semangat kalau ramai-ramai. Kita tengok dalam video klip, dalam video orang pun tu zikir, tarekat tu macam mana, gerakak punggung, tuan-tuan. Dia punya zikir tu sampai terangkat punggung, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab semangat. Salah ke tak? Tak salah, tuan-tuan. Sebab boleh mendatangkan semangat kita, tuan-tuan. Orang panggil naik angin, naik syekh. Naik syekh, tuan-tuan, naik syekh, terangkat punggung. Tapi belum tentu mendatangkan khusyuk. Cuma dia semangat saja. Semangat lanjut masalah juga, tuan. Semangat lanjut. Dia nak khusyuk. Tapi kalau kita zikir sorang-sorang, kita sembahyang tahajud sorang-sorang, malam-malam tempat yang sunyi, tuan-tuan, itu lebih mendatangkan khusyuk. Sehingga kita rasa dalam hati kita, bahawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa takut kepada Allah, rasa kebesaran. Bila kita sebut nama Allah, terasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesapan hati, tuan-tuan, memang seronok lah. Akan rasa, kalau kita rasa kita sebut nama Allah, terasa keagungan dia, memang itu sudah hampir mencapai matlamat zikir. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Dia terasa benda tu, terasa kelazatan beribadat. Maka salah satu daripada doa Imam atau Syekh Mutawalli Sya'rawi, antara doa Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata, ya Allah, lindungi hatiku daripada merasa kelazatan ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berasa seronok ketika melakukan maksiat. Ya Allah, jauhkan hatiku, ya Allah, lindungi hatiku daripada rasa seronok ketika berlazat-lazatan melakukan maksiat. Gantikan ya Allah perasaan seronok itu ketika kita beribadat kepada Allah. Jadi
Kita masa buat maksiat tu rasa sedap, rasa lazat, puas hati tu ada habis putih, habis duit pun tak apa. Konsep cosplay berapa satu tiket tu? 100, 200. Tak apa puas hati. Puas hati boleh di situ tu ada. Puas hati tu. Sebab apa puas hati? Sebab dia rasa kepuasan. Rasa kepuasan, rasa kelazatan duduk di dalam tempat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu berasa lazat. Bila berasa lazat, bila benda tu ada rasa, kita buat maksiat rasa sedap, rasa maksiat sedap. Habis duit apa tak? Manusia akan habiskan apa sahaja yang dia ada, yang penting dia suruh. Walaupun melakukan dosa, walaupun kita melakukan dosa maksiat. Ya Allah, gantikan keseronokan itu daripada kita bermaksiat, gantikan keseronokan itu kepada ketika kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar rasa seronok, biar rasa tak puas, tak puas beribadat kepada Allah. Lepas 2 rakaat sama, lepas 2 rakaat sama, sambung. Sebab tak puas, rasa kelazatan tu. Rasa kelazatan. Biar kat awal kita buat mungkin tak rasa tuan-tuan. Mungkin tak rasa. Tapi bila kita ikhlas sungguh, kita buat dengan penuh kesedaran, keinsafan, kita ingat sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, meresap masuk ke setiap pembuluh darah kita rasa tuan-tuan. Benda tu mengalir, baru kita akan rasa kelazatan. Baru kita akan rasa kelazatan. Sebab tu benda ni perlu kepada tarbiyah. Sebab tu kena ada guru tuan-tuan. Kena ada guru musyid yang membimbing kita. Kita nak pergi sendiri, tak sampai tuan-tuan, kita pergi sendiri. Kita pergi sendiri kat tuan-tuan, kena 2 rakaat. Saya nak balik. Kena 2 rakaat nak balik lagi. Sebab apa? Sebab kita pergi sendiri, tak ada orang bimbing kita. Tak ada orang bimbing. Sebab tu cari guru musyid ni penting tuan-tuan. Guru musyid ni guru yang macam mana? Guru yang boleh membimbing kita sehingga kita rasa takut kepada dosa, sehingga kita rasa takut kepada Allah, sehingga kita rasa kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu guru yang musyid. Baik, Nabi SAW bersabda, ma amila adamiyun amalan anjalahu min azabillahi min zikrillah. Nabi kata tidak ada satu amalan dilakukan oleh seorang manusia yang mampu membebaskan dia daripada azab Allah dari zikrullah. Tak ada amalan lain, tak boleh. Hanya amalan zikir saja yang boleh membebaskan seseorang itu daripada azab siksaan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Kemudian kita masuk sikit tuan-tuan, adalah 10 minit, 15 minit lagi berkenaan dengan fadilat. Fadilat kita mengucapkan zikir dengan membaca Al-Quran. Di awal mukadimah tadi kita sebut dah, membaca Al-Quran itu masuk dalam bahagian zikir. Jadi kelebihan membaca Al-Quran ni tuan-tuan, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni kita kata sahabat Ansar yang memegang kepala Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud. Bila Abdullah bin Mas'ud, bila Abu Jahal jatuh tubuh terbaring, Abdullah bin Mas'ud dia naik, dia jirit atas dada Abu Jahal sebelum dia penggal. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni kecil, orangnya kecil saja tuan-tuan. Kecil tapi berani. Kita ni besar penakut, besar tapi penakut. Kecil tuan-tuan, dia berani. Abu Jahal dia naik. Abu Jahal dia naik atas dada. Abu Jahal jatuh, lupa masa tu. Dalam peperangan Badar, dia pun naik atas dada. Kemudian dia bercakap, Abu Jahal tu sempat cakap dengan Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal terkilat sebab yang bunuh dia, yang nak bunuh dia kejap lagi ni adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi tak padan darah. Abdullah bin Mas'ud ni tak padan dia kata dengan Abu Jahal, bukan satu level. Sebab orang Madinah ni tuan-tuan, di sisi orang Arab Mekah, orang Madinah ni low class, tahu tak? Orang Madinah ni low
low class. Sebab kebanyakan orang Madinah itu daripada petani. Dia bukan ahli korporat. Abu Jahal ni ahli korporat, ahli bisnesmen, dia kata tak, ahli perniagaan besar, berjaya. Lepas tu pemimpin pula, pemimpin Mekah, pemimpin Quraisy yang disegani pada waktu itu. Tiba-tiba mati di tangan petani pesawat tuan-tuan. Jadi tak padan. Jadi Abu Jahal kata alangkah dia kata hidup dan aku mati hari ini. Kalau mati di tangan Sayyidina Abu Bakar, mau mati, mau satu level dengan dia dah. Mati di tangan Abu Bakar, mati dengan Sayyidina Umar tu, mati dengan Sayyidina Osman tu, maknanya daripada geng-geng Arab Mekah tu yang selevel dengan dia, baru puas hati. Tidak mati dengan budak tu. Mati dengan budak kampung saja. Abdullah bin Mas'ud ni budak kampung. Badannya kecil saja Abdullah bin Mas'ud. Sehingga kan ketika dia memanjat pokok kurma, tidak naik pokok kurma kan, pajak pokok kurma naik pokok kurma kan. Jadi sahabat-sahabat Nabi tengok dan nampaklah betis Abdullah bin Mas'ud tu nampak kecil tuan. Kecil lalu sahabat pakat syukur tuan-tuan, pakat syukur lah. Ketawa tengok fizikal disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata kamu jangan ketawakan Abdullah bin Mas'ud walaupun kecil dia kecil, tetapi kalau ditimbang dengan bukit Uhud, pahala kaki dia tu lebih berat daripada bukit Uhud lagi. Tu kaki Abdullah bin Mas'ud berat tuan. Iman dia tu kuat, berani. Sebab itulah Nabi pernah dalam dakwah menyampaikan dakwah kepada jin. Tak, baca surah jin. Nabi bawa siapa? Nabi bawa Abdullah bin Mas'ud. Orang nak pergi dakwah kepada jin, berani jumpa dengan jin. Berani. Orang paranormal agak orang buat dia cari jin dia. Dia cari tak jumpa, terjumpa sekali tengok. Jumpa tak cari dah hari cari apa tak tahu. Cari jin. Ramai kan ada pesakit datang ke hotel saya kan. Dia kerja cari jin. Akhir sekali dia terasa tuan. Sebelum ni sebab kan dia nak view banyak dalam live dia kan. Dia buat aktiviti paranormal. Pergi cari ni masuk hotel, pergi rumah lama. Konon-kononnya nak pergi cari. Mama view dia banyak, ribu-ribu tu orang tengok view dia. Satu hari Tuhan nak tahu jumpa sungguh. Jumpa sungguh, balik demam dah. Demam dan jadi tak betul. Dia jadi sakit, lepas tu jadi tak betul. Semua orang dia malu bakal tuan. Dia ambil dia dengan ayah. Jadi kata dia kena lagi. Baik pesawat. Memang betul. Lepas tu dia jangan cari benda ni, jangan cari tuan. Dia cari kita nak kita dakwah kat dia tak apa. Jadi Abdullah bin Mas'ud dia tidak pergi seorang, dia pergi dengan Nabi bawa dia. Nabi bawa Abdullah bin Mas'ud sebagai Jadi Abdullah bin Mas'ud menceritakan ketika dia pergi dengan Rasulullah tu, dia terdengar suara seperti suara lebah. Suara lebah tu. Tak tahu nampak ke tak nampak. Dalam Quran sebut kita tak boleh tengok jin, tak nampak. Jin yang sebenar tu memang kita tak boleh nampak sebab dia makhluk halus. Patut kita nampak tak apa. Itu bukan jin, itu kejelmaan hatu air. Tapi dia dalam kelompok jin lagi dah. Dia dari kelompok jin. Tapi bukan jin yang asli ke. Asli tak boleh tengok. Dalam Quran sebut tu manusia tak boleh tengok jin di dunia ni. Di akhirat nanti baru boleh tengok. Dia pula tak nampak kita. Dia terbalik dah. Sekarang ni kita tak nampak dia. Jadi kalau kita tak nampak tu, orang tak tengok hati raya apa semua tadi. Nampak tu. Itu jelmaan dia saja. Dia boleh jelma tu, tapi bukan dalam bentuk asli. Dia jelmaan. Contoh, dia rupa jadi ular. Itu jingan. Dia rupa jadi ular, dia rupa jadi anjing, dia rupa jadi binatang-binatang ada tinggi. Waktu memang boleh nampak tu. Sebab tu sahabat Nabi pernah mati sebab dia bunuh jin. Dia mati sebab bunuh jin.
Jadi dia balik, umur dia tengok ada binatang besar. Lalu dia bunuh binatang tu. Dia bunuh binatang tersebut sebab nak tahu pula benda yang berbisa. Dia pun bunuh. Dia baru kahwin. Esok kan sakit dia tu mati. Sebab apa? Sebab kumpulan kita kebalan tentang kamu bunuh kawan dia, kamu bunuh anak dia. Tak ada pasal-pasal kamu dibunuh anak dia. Memang salah dia. Dia duduk tahu rumah kita tu pasal apa? Memang salah dia. Tapi bila kita pergi bunuh, dia akan berdendam. Sama-sama dia tu akan berdendam. Dendam yang ambil tindakan. Mati kawan tu bagi esok. Dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu kalau diturut tuan-tuan, Nabi ajak kalau jumpa benda-benda nanti bisa tahu tuan-tuan, kita suruh dia keluar dulu. Halal dengan cara baik lah, halal cara baik. Maknanya kalau dia buat tak tahu, maknanya kemungkinan itu bukan Cina, memang ular sungguh tuan-tuan. Memang ular sungguh, bukan ular je, bukan anjing jelbaan tu. Memang sungguh. Kalau sungguh boleh bunuh. Yang kita takutnya dia bukan ular, tapi dia hanya jelbaan jin saja. Bila kita bunuh, maka dia akan berdendam. Dia akan balas dendam. Dan balas dendam. Waktu dia kata penyakit misteri memang susah. Susah nak ubat penyakit misteri tuan-tuan. Penyakit misteri. Doktor nak detek tak boleh. Sakit tu, dia bersakit tu. Reject semua jaitan tu. Dia kata tak ada apa-apa. Sihat. Nak nampak macam mana? Tak boleh nampak tuan-tuan. Sebab benda tu benda lain. Benda misteri tuan-tuan. Nak nampak sana. Doktor memang tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa doktor. Sakit perut. Dia kata gastrik, bukan gastrik. Tak ada gastrik langsung. Habis. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni tadi tuan-tuan disebut qala Rasulullah man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf sahaja daripada Al-Quran, dia membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia mendapat satu pahala kebajikan dengan satu huruf. Sedangkan setiap satu pahala kebaikan itu digandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak berkata, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi bila kita baca alif lam mim, artinya tiga huruf dah situ. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf? 19. Al-Fatihah 134 huruf. Itu Al-Fatihah 134 huruf. Setengah ulama kata 134 huruf. Jadi gandakan dengan 10. Suratul Fatihah saja. Beramal dengan suratul Fatihah. Macam mana? Baca suratul Fatihah setiap kali solat. Kalau almarhum Datuk Harudin dulu dia ajar kita baca Fatihah 7 kali. Setiap kali lepas solat. Itu mukjizat itu karamah besar. Ubah yang paling besar sekali. Baca 7 kali setiap kali solat. Lepas solat 7 kali. Cara nak beramal tuan-tuan, hari yang pertama kita mula start beramal kan, kita baca sekali Fatihah. Setiap selepas solat kita baca sekali. Kemudian hari yang kedua solat fardu, hari yang kedua baca 2 kali. Kemudian hari yang ketiga baca 3 kali. Selepas solat, setiap kali selepas solat. Sampai hari ke-7. Start daripada hari 7 ke 8, 9, 7 kali 7 kali 5 berapa? 35 dah. 7 kali 5 25 kali Fatihah. Belum masuk Fatihah yang dalam solat tu lagi. Kemudian solat sunat lagi tuan-tuan. Maknanya kita ni hidup dengan Fatihah sehingga Fatihah menjadi darah hati. Bila dia jadi darah hati, orang yang beramal tuan-tuan dengan suratul Fatihah, kalau kebetulan ada emergency apa orang minta, kita baca Fatihah je. Tak payah baca banyak-banyak. Baca Fatihah je tuan-tuan.
Dulu saya pernah cerita dulu pengalaman perawat Darussyifat pagi kan. Jadi masa tu ada program di Sabah, silap saya Sabah. Jadi masa balik habis program tu balik naik Oktober, tuan-tuan tiba-tiba ada seorang budak menangis. Jadi naik start akan betul nak gerak tu dia menangis tak berhenti tuan-tuan menangis. Siapa pening mak ayah dia. Baik. Bawa dukung tak jadi menangis ketakutan sampai bingung muka budak itu. Sampai pramugari ambil budak tu, pramugari ambil bujuk, tak jadi apa. Tiba-tiba masa dia duduk bujuk tu gimari tu, lalulah dekat dengan perawat kita, tak tahu tuan kan. Dan memang perawat Islam ni tuan-tuan, terutamanya anak-anak murid Harudin, Dr. Harudin, dia tak akan buat tuan-tuan kalau orang tak suruh. Dia tak ada adat dia kita. Adat dia kalau orang tak suruh kita tak buat. Walaupun kita boleh buat, walaupun benda tu mudah, ya tuan-tuan nak buat dah. Dia tak akan buat. Dr. Harudin kata saya dulu, dia kata saya dengar sendiri dia mulut dia. Dia kata kalau isteri dia sakit sekalipun, kalau isteri dia suruh dia tak akan buat. Nak buat air tawar